Terlebih dahulu kita baca hadis ini dan wabihi qala haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Amr bin Murrah qala sami'tu Abdullah bin Abi Aufa wa kana min ashabi asy-syajarah qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bisadaqah qala Allahumma salli alaihim فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Amr bin Murrah, katanya aku telah mendengar Abdullah bin Abi Aufa. Abi Aufa itu nama sebenarnya ialah Alqamah bin Khalid Al-Aslami. Ayah Abdullah tu namanya kunyahnya Abi Aufa. Nama sebenarnya ialah Alqamah bin Khalid Al-Aslami. Beliau, yakni Abdullah itu adalah salah seorang sahabat yang telah ikut berbai'ah di bawah pokok di Hudaibiyah. Katanya, bila sesuatu kaum datang menemui Nabi SAW dengan membawa sedekah, maksudnya zakat, zakat. Baginda akan mendoakannya, Allahumma salli alaihim, ya Allah, ampunilah mereka. Setelah itu ayahku datang sambil membawa sedekahnya, yakni zakatnya. Nabi SAW mendoakannya juga. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, ampunilah keluarga Abi Aufa. Ampunilah keluarga Abi Aufa. Kita ada nota di situ 655. Nabi SAW berdoa begini untuk orang-orang yang datang membawakan zakat mereka sebagai menjunjung perintah Allah kepadanya di dalam surah At-Taubah berikut. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Bermaksud, ambillah sebahagian dari harta mereka sebagai sedekah, yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka, yakni dari dosa, dan mensucikan mereka, yakni dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka. Kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mengeluarkan zakat adalah tanggungjawab orang-orang kaya. Mereka tidak berbudi pun kepada pihak pemerintah amil zakat atau orang-orang yang layak menerima zakat. Walaupun begitu, sunnah Nabi SAW ialah mendoakan mereka dan boleh juga mengucapkan terima kasih kepada mereka. Itulah dengan serba ringkasnya nota yang saya buat berhubung dengan hadis ini. Walaupun kalau nak dibincangkan dengan lebih detail lagi, memanglah ada ruangnya, boleh dibincangkan. Umpamanya di dalam Tuhfatul Qari, Syarah Sahih Bukhari, jilid 4. Ini dalam bahasa Urdu, tak apa saya baca, ambil maksudnya. Di bawah Kitab Salatil Imam wa Du'aihi li Sahib Sadaqah, Imam Bukhari kemukakan hadis yang sama. Bab salat dan doa imam untuk orang yang memberi sedekah, mengeluarkan zakat. Lepas tu Imam Bukhari bawa firman Allah tadi, khudh min amwalihim tadi. Lepas tu dia bawa hadis Abdullah bin Abi Aufa tadi. Dan hadis ini atrafnya ada pada beberapa tempat. Hadis yang sama, tapi mungkin ada sedikit sebanyak perbezaan pada lafaznya.
ataupun panjang pendeknya ada pada 3 tempat selain di sini. Selain hadis 1497 di bawah bab ni, kita boleh tengok lagi hadis nombor 4166, 6732 dan 6359. Itu atrafnya, dipanggil atraf. Saya dah sebut dah apa itu atraf. Baik, sebelum pergi, saya tidak nak, ni bab lain, kita tidak nak bincangkan tentang ni. Sebelum itu, saya nak bincangkan terlebih dahulu perkataan salli. Salli alaihim. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Di sini Imam Bukhari bawakan dalam Kitabul Maghazi ni untuk cerita Abdullah bin Abi Aufa itu salah seorang yang ada dalam peristiwa di Hudaibiyah. Dan beliau juga termasuk dalam sahabat yang berbai'ah kepada Nabi SAW untuk tidak berganjak dari medan perang sekiranya berlaku peperangan di antara orang-orang Islam dengan orang-orang kafir Mekah pada ketika itu. Dan mereka berbai'ah kepada Nabi di bawah satu pokok. Di bawah satu pokok. Sebab itu orang-orang yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok itu dipanggil Ashabis Syajarah. Abdullah bin Abi Aufa ni, kata Amar bin Murrah, saya mendengar Abdullah bin Abi Aufa wa kana ni jumlah mu'taridah, jumlah mu'taridah. Wa kana min Ashabis Syajarah. Beliau ni, Abdullah bin Abi Aufa ni, salah seorang sahabat yang berbai'ah dengan Nabi di bawah pokok tu. Pokok adalah pokok tertentu. Pokok tu sebenarnya pokok samurah. Bahasa Melayu tempat kita ni tak ada setakat ni. Pokok itu tak tahulah kadang orang akan tanam ke tidak. Pokok tu namanya pokok samurah. Pokok tu berduri-duri. Berduri-duri pokok tu. Samurah namanya. Bahasa Melayu tak ada nama lah sebab dia tak ada tempat kita ni. Kalau dalam bahasa Urdu, kikar nama pokok tu. Pokok samurah tu dalam bahasa Urdunya disebut kikar, pokok kikar. Adanya di padang-padang pasir. Jadi Amar bin Murrah ni perawi ni bila sebut tentang Abdullah bin Abi Aufa, sebelum dia cerita apa kata Abdullah bin Abi Aufa tu, dia cerita terlebih dahulu siapa Abdullah bin Abi Aufa. Dia kata wa kana min Ashabis Syajarah. Ini seperti kita buat ni, beliau ini Abdullah adalah salah seorang sahabat yang telah ikut berbai'ah di bawah pokok di Hudaibiyah. Kenapa pentingnya kemukakan ini? Apa penting cerita tu? Sebab nak cerita ni satu kelebihan ni. Macam pangkat dia lah, pangkat sahabat ni. Kenapa penting tu? Disebutkan dia ni Ashabis Syajarah. Kenapa penting? Saya nak berkongsi lah dengan sahabat-sahabat kita, peserta-peserta sekalian. Bolehkah bagi? Tidak sebelah pihak saja saya bercakap. Kita bincang-bincang. Boleh siapa-siapa sebut. Kenapa ni jadi penting sebut ni? Apa istimewanya? Dan kalau ada keistimewaan tu puncanya daripada mana? Boleh siapa sebut? Silakan. Ni peserta-peserta sekalian, hadirin dan hadirat. Boleh bagi pandangan. Kenapa tu jadi selalu disebut ni kalau di bawah Hudaibiyah ni, Ghazwah Hudaibiyah ni selalu disebut kalau sahabat ni min Ashabis Syajarah. Apa pentingnya? Apa kaitan dengan apa ni yang disebutnya? Boleh sesiapa bagi pandangan? Kita bincang-bincang. Tidak kata baca saja, tidak. Siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya Cikgu Rashid Bandar Baru ni. Bandar Baru Kulim ke? Kulim. Saya teka je ni Maulana. Ya, saya ada mertua dekat Kulim tu. Oh ya kah? Boleh datang rumah saya. InsyaAllah. Kulim ni. Saya baru tapi pergi. Tapi saya teka je Maulana.
Ya, sila. Tekaan saja. Ada ilmu sikit tentang sirah ni. Mungkin kerana mereka bersedia mempertaruhkan nyawa lah, berkorban. Kerana akibat dia tu perang lah. Perang dengan musyrikin Mekah. Ya, gitu ya. Ada orang lain boleh bagi pandangan? Silakan. Apa yang jadi disebut sangat ni? Apa puncanya? Boleh? Tadi Cikgu Rashid, sahabat kita ada bagi pandangan. Orang lain boleh? Siapa ada nampak? Mungkin ada dengar, ada mengajar sebelum ni, ada baca ke, sirah ke apa-apa ke, belajar ada apa-apa. Sila, siapa? Boleh. Kita berkongsi ya. Silakan. Mana lagi yang lain senyap semua ni? Hello, dengar ke tidak ni? Dengar Maulana, tapi tak berani nak cakap sebab memang tak tahu saya. Tak apa. Yang tahulah sedikit sebanyak. Salah tak apa, kita belajar biasalah. Macam tu. Sila. Maulana, saya cuba Maulana. Sila. Siapa ni? Syahizat. Syahizat. Ya. Mereka yang bai'ah di bawah pokok ni dapat jaminan daripada Rasulullah untuk syurga lah. Dan yalah, dia jaminan syurga daripada Rasulullah. Untuk keistimewaan golongan ni lah. Oh gitu. Orang lain lagi silakan. Siapa boleh? Saya cuba Maulana. Silakan. Ni siapa? Ramli. Ya Maulana. Ramli daripada mana ni? Daripada Production Maulana. Ya, silakan. Saya agak Maulana kerana selalu sering disebut sebab di bawah pohon ni Rasulullah pun ada pernah sebut bai'ah tu adalah untuk mati. Jadi mungkin kepentingan sampai ke tahap itu dikenang lah. Wallahualam. Ya, tak apa. Ada orang lain lagi, silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, Hardi. Silakan. Sebab Allah ada sebut dalam surah Al-Fat ayat 10 tu. Bahawa orang-orang yang berjanji setia kepada Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar perjanjian itu, sesungguhnya dia melanggar janjinya sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Mungkin sebab itulah Maulana. Betul. Wallahualam. Ya, ada lagi yang lain? Silakan. Siapa nak? Mungkin terlintahlah apa-apa. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ni Hanizat. Farid. Saya nama lain. Farid daripada mana? Saya daripada Pucat Alam Maulana. Ya, silakan. Okey, ada saya mendengar kata ulama ni membahagikan kategori sahabat ni ada lebih kurang 12 kategori. Ada yang macam Hudaybiyah, ada yang peringkat perjanjian Mekah apa semua itu, dekat Mekah apa semua itulah, saya faham sekat itu Maulana. Ada lagi yang lain, silakan. Ini kita tengok dalam Syamilah Quran, kita tengok ni. Nampak saya tunjuk ni. Ayat 18. Surah Al-Fath. Nampak ke tidak? Yang saya gelapkan ini. Nampak Maulana. Ini antara sebab, puncanya. Sebab itu jadi istimewa sangat. Begini ya, sahabat-sahabat sekalian, dalam Islam ni kalau apa-apa kelebihan pun, dia nombor satu sekali kita kena tengok dalam Quran itu. Punca dia dalam Quran itu. Ada ke tidak? Begitulah juga dengan kelebihan sahabat-sahabat Ashabus Syajarah tu. Ada kelebihannya. Dan kelebihan itu disebut dalam Quran. Iaitu Allah redha kepada orang-orang mukmin. Bukan senang nak dapat peristiharan Allah redha ni. Bukan senang. Allah redha terhadap orang-orang mukmin. Ketika mereka berbai'ah denganmu di bawah pokok. Disebut pokok. Tahta syajarah. Syajarah ni ada situ. Sebab itu disebutkan Ashabus Syajarah. Dalam hadis-hadis disebutkan Ashabus Syajarah. Ini sahabat-sahabat yang terlibat dalam bai'ah kepada Nabi di bawah pokok samurah tadi tu. Pokok tu dia tak sebut pokok apa.
Tapi kita dapat ketahui daripada hadis-hadis dalam sirah disebut pokok samurah. Tapi tak pentinglah itu bagi kita, sebab kita orang Islam ni tak ada pemujaan terhadap pokok tu. Takut-takut jadi suci pula pokok. Sebab tu Allah SWT tak sebut pokok. Nama apa? Yang dia sebut pokok itu. Pokok itu kalau di pantai tu, pokok ru tu banyak lah. Tapi pokok yang berkenaan. Bukan semua pokok ru. Di bawah satu pokok samurah saja berlaku bai'ah itu. Dan Allah sebut ni, Allah redha. Satu, redha Allah. Besar tu maknanya. Kepada orang-orang mukmin. Ini besar ni maknanya. Allah telah memperakui mereka itu mukmin. Bukan munafik. Bukan kafir. Mereka buat apa? Mereka bai'ah dengan Nabi. Ini besar ni. Bai'ah untuk mati ni. Kita tahu bai'ah untuk mati dalam hadis-hadis. Bai'ah di mana? Di bawah pokok. Pokok tertentu. Pokok berkenaan. Di bawah pokok. Allah dah tahu dah. Memang sejak azali dah Allah tahu. Apa yang ada dalam hati mereka. Oh, ini besar ni maknanya. Allah tahu hati perut mereka. Apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Allah tahu dah. Daripada awal lagi. Lalu Allah turunkan sakinah kepada mereka. Ini besar ni. Turunkan sakinah. Dengan jelas disebutkan dalam Quran. Betapa dah kelebihan tu. Dan Allah memberikan kemenangan yang hampir kepada mereka. Kemenangan. Maknanya puak-puak ni kalau dia pergi berjuang akan menang, akan berjaya. Dan kemenangan yang hampir akan mereka dapat. Mereka akan dapat ghanimah yang banyak. Ini ayat 19 pula. Bila dapat ghanimah yang banyak, itu isyarat kepada akan ada berlakunya perang. Sebab kalau tidak berlaku perang, walaupun pergi nak berperang tapi tidak berlaku perang, itu harta faid namanya, bukan ghanimah. Ghanimah maknanya akan berlaku, akan dapat ghanimah yang banyak. Maknanya akan berlaku perang akan datang. Dan mereka ini akan terlibat. Mereka akan mengambilnya, akan dapat ghanimah yang banyak itu. Dan Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Maknanya di sebalik itu semua, yang membela mereka, yang menjaga mereka ialah Allah yang Maha Perkasa. Bukan Allah yang lemah, tidak. Allah yang Maha Kuat. Kuat tu kuat dah. Ini perkasa, aziz dan Maha Bijaksana. Dan seterusnya itu pun masih lagi berkenaan dengan itu apa yang disebutkan oleh saudara kita Hardi tadi. Betul juga. Ini ayat 10. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Ni di bawah pokok tu mereka buat apa? Mereka bai'ah. Sebenarnya mereka zahirnya nampak berbai'ah dengan Nabi, sebenarnya mereka berbai'ah kepada Allah. Sampai begitu sekali. Itu keistimewaannya Ashabus Syajarah. Sehingga disebutkan tangan Allah di atas tangan mereka. Zahirnya nampak tangan Nabi. Tapi pada hakikatnya tangan Allah. Dan seterusnya. Tetapi ada peringatan, ancaman. Sesiapa yang membatalkan bai'ah ni, apa jadi? Fa innama yanquthu ala nafsi. Dan sesiapa yang menyempurnakan bai'ah itu, apa jadi? Allah akan balas apa? Di dalam ayat yang ke-10. Mana dia saling ada kaitan. Secara keseluruhannya surah Al-Fath ini memang menyatakan kelebihan Ashabus Syajarah. Begitu ya. Itu sebab selalu disebut Ashabus Syajarah. Tapi Ashab Syajarah tu disebut mana dalam Quran? Ini. Di sini saja disebutnya. Apa? Tadi dalam ayat yang ke 18 tadi. Tahta syajarah. Ini syajarah. Nampak ke tidak yang saya gelap tu? Saya gelapkan itu. Nampak mana dah? Nampak? Itu sebab. Sebab itu mereka dipanggil Ashabus Syajarah. Dan Ashabus Syajarah ni istimewa kenapa? Sebab inilah. Ini seseolahnya kalau kita belajar ilmu hadis ini, ta'dil daripada Allah terhadap mereka.
kan? Ta'dil, jar dan ta'dil. Jar itu makna sebut perkara yang tidak baik tentang seseorang, tentang sesuatu golongan. Ta'dil itu menyebutkan baik. Apa kebaikannya? Disebut sini semua. Dengan sebab itu, ni sahabat-sahabat sekalian, dengan sebab itu, ni kena faham betul. Ini kaedah ni. Ahli sunnah wal jamaah tidak mempertikaikan sahabat-sahabat. Mereka tidak bincang tentang sahabat ni macam mana, orang baik ke tidak, mereka ni berdusta ke tidak, mereka ini ada melakukan dosa ke apakah yang menyebabkan kita tak boleh terima riwayat mereka. Mereka ini akidah dia tak betul ke misalnya, betul ke tak betul. Tak perlu persoal. Kenapa ahli sunnah wal jamaah tak persoal sahabat? Sebabnya ada ayat-ayat yang seperti ini lah. Macam mana kita nak persoal? Sedangkan orang-orang lain, perawi-perawi yang lain kita dah selalu baca tadi. Tadi sebahagiannya kita dah baca dah. Orang ni kata begini, orang ni kata begini. Yang orang kata dia ni thiqah, dia ni imam, dia ni hafiz, kita pakai. Sebab apa? Sebab orang tu orang baik. Seperti Imam Ahmad, seperti Imam Bukhari, seperti Yahya bin Ma'in dan lain-lain. Kita pakai. Ta'dil yang dilakukan oleh mereka itu. Jadi kalau manusia pun kita pakai, bagaimana dengan Allah? Kalau Allah menta'dilkan orang itu, sepatutnya kita tak persoalkan apa lagi lah. Dan memang pun tak patut pun kita persoalkan. Cumanya orang-orang Syiah, kenapa mereka persoalkan? Mereka kata sahabat seperti kita. Mereka tidak maksum. Mereka boleh melakukan dosa apa semua. Oh, kalau macam tu Nabi saja ialah yang maksumnya. Jangan ingat bila kita kata sahabat tu tidak maksum terus jadi seperti kita. Jangan macam tu. Sebabnya kita adakah ditakdilkan oleh Allah? Tentu sekali dah. Secara peribadi nama kita tu tak disebut dalam Quran. Bangsa sekalipun. Kalau bangsa sebut, ada sebut. Pujilah. Tak ada sebut. Dalam hadis pun tak ada sebut. Usahakan dalam Quran. Jadi gitulah. Sebab itu tak sama. Kalau nak kira dia sama, banyak sudut. Nabi pun sama dengan orang lain. Kita tak boleh anggap gitu. Kita tak boleh anggap. Oleh kerana serupa tu, dia makan, kita makan, maka dia samalah dengan kita. Tak boleh gitu. Nilai manusia ni, kita orang yang hidup zaman sekarang lebih faham nilai manusia. Bukan terletak pada yang zahir-zahir itu, yang tu kita berkongsi dengan binatang sekalipun. Makan, minum, tidur apa tu. Tapi kita dah tengok ahli-ahli fikir, orang-orang yang bijak pandai, cendekiawan, saintis apa semua. Dia sama seperti kita juga. Zahirnya. Tapi kan berbeza. Semua orang akui itu. Semua orang akui. Begitu juga dengan orang-orang lain. Dalam agama kita ni, sebab sahabat ni, kalau dipertikaikan, selain daripada kita tengok dari sudut ta'dil daripada Allah, ta'dil daripada Rasul, bukan satu dua, banyak. Bukan satu dua, banyak. Selain daripada itu, kita tengok bahaya kalau mereka itu dikritik, mereka itu dipersoalkan, walaupun mereka berperan sekalipun. Kita faham itu. Jangan, tak payah ikut, tak payahlah kita nak berperan. Nabi dah ajar dah itu. Jangan kita ni terlalu beria-ia sangat nak berperan. Peran ni bukan sesuatu yang elok. Tapi apa yang berlaku kepada mereka itu memang ditakdirkan oleh Allah SWT. Gitulah mudahnya cerita. Sebab benda tu sudah berlaku. Ada hikmah-hikmah di sebaliknya. Ada pengajaran yang dapat kita ambil untuk kehidupan kita. Banyak sekali daripada apa yang berlaku kepada sahabat. Walaupun dalam bentuk perang. Walaupun dalam bentuk perceraian dengan isteri. Kita tak boleh kata, kita tak bercerai dengan isteri kita, bagus kita. Sahabat ada bercerai dengan isteri dia. Kalau nak kira macam tu, adakah itu poin untuk kita mentakdilkan atau tajrihkan seseorang? Itu benda kena faham tu. Allah SWT tahu mereka pun bercerai, tapi Allah SWT tetap takdilkan. Ini menunjukkan cerai, kahwin itu bukan faktor penentu seseorang itu baik atau tidak baik. Kita nak hukum seseorang tu, orang ni mesti tak baik. Sebab apa? Dia bercerai. Orang yang tidak pernah bercerai itulah orang baik. Tak boleh kata begitu. Jangan kata begitu, silap banyak tu.
Jadi gitulah ya. Mana orang-orang ni saya tak nampak. Gitu. Jadi itu satu perkara. Perkara yang kedua yang saya nak sebutnya. Nabi SAW bila sesuatu kaum, mana-mana golongan datang bawa sedekah kepadanya, dia akan berdoa untuk mereka. Sedekah dengan makna zakat selalu digunakan di dalam hadis. Padahal sedekah tu sedekah sunat pun sedekah juga. Zakat tu orang tak guna untuk yang sunat apa. Tak ada yang sunat. Dia yang wajib saja. Zakat yang sunat tak ada. Zakat ni rukun. Rukun. Wajib saja zakat. Tapi sedekah luas. Luas makna dia. Zakat makna dia suatu amalan yang menyucikan jiwa dan harta benda seseorang itu. Itu makna zakat. Kita ambil daripada mana? Itu ayat Quran itulah. Kita ambil daripada ayat Quran. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tuzakkihim. Zakka, yuzakki, tazkiyah. Zakka, yuzakki, tazkiyah. Itulah daripada zakat tu, situlah. Ini menunjukkan sedekah yang tersebut di situ ialah zakat sebenarnya. Dan zakat ini dapat membersihkan, tutahhiru, membersihkan, menyucikan mereka, jiwa mereka, harta benda mereka, dan mentazkiyahkan mereka. Wa tuzakkihim biha. Jadi melalui sedekah ni, maknanya bukan zakat saja, sedekah yang lain pun begitu juga. Tapi ada yang wajib, ada yang sunat. Yang wajib namanya zakat. Antara bukti sedekah dia pakai dengan makna zakat di dalam Al-Quran ialah jelas. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina dan seterusnya lah. Ayat itu sedekah itu zakat maksudnya di situ. Sebab apa? Sebab kalau sedekah biasa dia tidak ada orang-orang yang khusus tu yang perlu kita zakat ni dia kena orang-orang tertentu yang disebut oleh Allah. Orang-orang tertentu yang disebutkan oleh Allah, mereka sahaja. Orang lain tak boleh. Tak boleh. Kalau bagi pun tak jadi. Sebab apa? Sebab Tuhan bukan nak begitu. Cuba kita tengok sini. Ni ayatnya. Surah Taubah ayat 60. Innamas sadaqat lil fuqara. Ni dia ada tu. Asnaf dia orang panggil. Asnaf. Orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun sedekah dia tidak khusus dengan mereka ni. Sedekah umum lah, sedekah biasa. Yang kita kata sunat, yang tidak wajib tu. Dia tidak khusus dengan mereka ni. Kepada orang kaya, kepada orang-orang yang senang pun boleh kita bagi. Pada sesiapa saja boleh, yang tak cukup syarat ni. Fakir, miskin, amilin alaiha, amil, zakat, pemungut zakat tu lah. Al-mu'allafati qulubuhum, golongan mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, dan wafir riqab, untuk memerdekakan hamba-hamba, wal gharimin, orang yang bankrupt, tenggelam dalam hutangnya, wa fi sabilillah, dan untuk menegakkan agama Allah di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan untuk orang dalam perjalanan, yakni musafir. Faridatan min Allah, sebagai suatu kewajipan, fardu daripada Allah, ketentuan daripada Allah. Jadi sedekah ni ada satunya masarif dia ataupun asnaf dia, menunjukkan sedekah ni dipakai dengan makna zakat. Yang kedua disebut faridatan, ni hak fardu. Kalau zakat biasa tu, sedekah biasa tu dia tidak fardu. Bila sebut fardu ni menunjukkan sedekah ini adalah zakat. Kenapa dinamakan sedekah? Sebab zakat, orang yang bagi zakat itu bukti sedekah. Sidqun, sedekah. Mana dia membuktikan kebenaran
dakwaan dia sebagai orang Islam. Dia membuktikan kebenaran iman di dalam hati dia. Itu zakat. Itu bukti. Sedekah maknanya membenarkan. Perbuatan itu membenarkan akidah dia. Apa yang diimaninya. Bahawa kita bagi benda ni, kita lepas daripada dosa. Kalau tidak, kita berdosa. Kalau tidak, kita akan diseksa oleh Allah di dalam neraka. Kalau tidak, boleh masuk neraka dengan sebab itu. Kita percaya semua. Lalu kita buktikan. Sebab itu namanya sedekah. Sebab sifat itu ada. Sifat itu lebih penting. Sebab itu digunakan perkataan sedekah untuk zakat tu. Sebab ia membuktikan, membenarkan apa yang dipercayainya, apa yang dipegangnya di dalam hati. Itu sebab itu dia guna sedekah. Zakat, kalau guna zakat, sebab hakikatnya ia membersihkan harta seseorang. Kalau tidak, maknanya kita tak nampak harta kita ni jadi kotor rupanya. Supaya diri kita lah, bila kita berhadas tu hakikatnya kotor tu. Bila kita mengangkat hadas, kita suci, dalam keadaan suci. Kita tak nampak tu, kita tak tahu. Agama yang ajar, barulah kita tahu. Dan agama cerita kesucian yang lebih lagi daripada yang kita tahu. Kalau kita bau busuk tu, kita rasa kotor lah, tidak bersih lah. Nampak comok kotor tu, pandang mata kita. Kalau tak ada mata, tak nampak lah juga. Kalau tak ada hidung, tak dapat hidung lah, tak bau lah, busuk ke, wangi ke, tak dapat. Ada lagi yang kalau kita semua ni sejahtera semua. Mata kita sejahtera, hidung sejahtera, semua sejahtera, kita tak dapat kesan lagi. Suci ke kotor? Malaikat boleh kesan. Sehingga kalau duduk dalam masjid tu, dia duduk dekat kita, dia istighfar untuk kita. Kalau kita dalam wuduk, bila kita tak ada wuduk, dia lari. Ada lagi makhluk yang tahu. Dan Allah SWT menceritakan hakikat hidup ni kepada kita yang sebenarnya. Banyak daripadanya yang kita tak nampak. Macam di sini suci, kita tak nampak harta kita suci ke kotor. Kecuali kalau Allah SWT nak buka kepada seseorang tu, yang orang-orang sufi panggil kasyaf. Boleh, Allah SWT boleh buka. Dia akan nampak kotor tu macam mana. Tapi tidak semualah, kalau nampak macam tu, dia jadi tidak ada pula kepercayaan, ujiannya. Percaya kepada ghaib tu tak berapa ada lah. Oleh kerana nak mengekalkan kepercayaan kepada ghaib tu, Allah SWT tak buat dalam keadaan biasa tu. Tidak. Padahal Allah SWT boleh kalau nak buat. Dan kasyaf ni tidak semestinya orang itu lebih. Orang lebih pun kalau Allah SWT tak tunjuk, tak nampak juga. Dan ia bukan satu tanda kelebihan pun. Kasyaf-kasyaf ni. Orang gila, kita tengok kan, orang gila. Tiba-tiba dia takut. Tiba-tiba dia ketawa suka. Kenapa? Ada benda lah tu yang dia nampak, yang kita tak nampak, walaupun dia gila. Allah SWT buka kepada dia. Allah SWT buka. Dia nampak. Sebab dia suka sangat. Kadang-kadang dia takut. Ini menunjukkan kadang-kadang kita tak nampak. Yang sepatutnya nampak. Orang-orang yang Allah SWT buka, mata hati dia akan nampak. Dan tidak semestinya itu menunjukkan kelebihan. Tak mesti. Dalam bentuk kurang pun boleh juga. Banyak yang kurang daripada kita, tapi ada kelebihan, sudut-sudut kelebihan dia. Banyak. Binatang-binatang sekalipun. Kucing sekalipun tak boleh lawan dah kita. Dia boleh tengok dalam gelap, dalam cerah. Kita tak boleh tengok dah. Itu bezanya. Tapi nak kata kucing lebih, tak boleh. Daripada manusia. Manusia tetap lebih. Cuma sudut-sudut tertentu tu Allah SWT bagi kepada mereka. Itu benda yang kita kena faham. Suci macam mana. Allah SWT sebut suci kita orang yang beriman. Percayalah. Terima. Itu termasuk perkara ghaib. Baik. Satu, sedekah ni dengan makna zakat di sini. Idza atahu qaumun, bila sesuatu kaum datang bawa zakat dia, Nabi SAW akan mendoakan Allahumma salli alaihim. Dia guna salli alaihim. Abdullah ibnu Abi Aufa ni kata, ayah saya bawa zakat dia. Nabi SAW guna perkataan yang sama juga untuk ayah saya.
Bahkan Nabi SAW doakan untuk keluarga Abi Aufa. Semua sekali. Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Jadi salli, selawat. Ini perkataan salli ni selawat lah. Salla yusalli salatan. Berselawat. Allah berselawat kepada keluarga Abi Aufa. Ya Allah, berselawatlah engkau kepada mereka. Misalnya. Jadi selawatlah perkataan salli tu. Baginda akan mendoakan Allahumma salli alaihi. Tapi makna selawat di sini dengan makna ampunilah. Kalau selawat tu daripada Allah, kita minta Allah berselawat, bermakna kita minta Allah ampunkan seseorang itu atau sesuatu golongan. Kalau Allah berselawat kepada Nabi, bermakna Allah merahmatinya. Kalau seseorang itu berselawat kepada orang lain, dia berdoa untuknya. Doa untuknya. Kita perkataan selawat tu luas makna dia. Dan kenapa Nabi SAW buat begini? Kita nampak. Dalam hadis ni kaitannya dengan Quran seperti yang saya sebut di sini. Ni dalam surah At-Taubah 103, sebab Allah suruh. Ni cuba tengok ni yang saya garis tu. Wasalli alaihim, dan berselawatlah kepada mereka. Maksudnya berdoalah untuk mereka. Ni yang saya garis ni, yang Melayu ni, dan doakanlah untuk mereka. Salli alaihim. Doalah untuk mereka. Sebab apa? Allah sebut sebab apa? Inna salataka sakanul lahum. Kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Dan memang ini dirasai oleh sahabat-sahabat. Dirasai. Adapun sekarang ni kalau bagi kepada pemerintah, pada apa dah? Adakah mesti kena buat gini? Tidak. Tak mesti. Tapi kalau buat bagus juga. Kalau buat bagus, boleh gitu. Dia tidak jadi sebagai wajib. Tapi kalau kepada Nabi, memang ini sebagai wajib. Allah perintah Nabi. Sebab itu, Nabi berselawat. Dan di sini dengan makna selawat. Salli fi'il amar. Salataka, ini salat. Dan ini menunjukkan perkataan salat itu tidak semestinya dengan makna sembahyang. Seperti yang kita faham. Jadi sembahyang itu adalah menurut uruf orang panggil. Uruf syar'i. Salah dengan makna sembahyang itu adalah menurut istilah syarak. Menurut bahasa Arab, makna asal bagi salat itu ialah doa. Sebab apa? Sembahyang itu kita panggil salat sebab memang ia mengandungi doa pun sebenarnya. Ia merupakan doa. Doa kepada Allah. Sebahagian besar daripadanya atau bahagian terpenting daripadanya merupakan doa. Terutamanya kalau bila kita baca surah Al-Fatihah tu. Itu hakikatnya surah Al-Fatihah tu doa lah. Allah SWT ajar kita bagaimana nak berdoa kepada dia dan apa yang kita patut minta dengan dia, doa. Adapun Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim itu mukaddimah dia. Doanya di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Dan hingga ke akhir. Itu doanya. Yang sebelum itu mukaddimah. Dan di situ secara tidak langsung dia mengajar kepada kita adab-adab doa. Apa sepatutnya kita sebelum minta tu, barang yang kita nak tu, apa yang kita patut sebut. Jadi di sini solat itu dengan makna doa. Dengan sebab itu kita jangan keliru di sini. Bukan makna Allah SWT suruh bila orang bagi zakat, kamu sembahyang. Sembahyangkan mereka. Macam sembahyang mayat tu kau. Macam mana? Sembahyang macam mana? Ataupun mereka duduk situ, kita pergi sembahyang untuk dia. 2 rakaat ke macam mana? Tak ada siapa pun kata macam tu. Kena tahu perlu jelas di sini. Tak ada siapa pun. Seramai-ramai ulama dalam dunia ni ikut mazhab apa pun. Tak ada yang faham begitu. Tak ada keliru. Semuanya faham solat itu dengan makna doa. Itu benda yang kita kena faham. Bahawa di dalam Quran ataupun hadis ni banyak juga. Kadang-kadang dipakai dengan makna lughawinya. Makna menurut bahasa Arab. Yang asal. Makna asalnya.
Kadang-kadang dipakai dengan makna urfinya, makna istilahinya. Ada juga dalam Quran itu suruh semaya tu, itu makna istilahi, bukan makna doa. Suruh semaya tu. Aqimis salah. Wa aqimis salah, dirikanlah semaya. Wa aqimus salah, dirikanlah kamu semaya. Itu makna semaya yang kita maklum lah. Yakni yang dimulakan dengan takbir dan disudahi dengan salam itu. Nampak ke tidak? Nampak. Okey. Baik. Sama juga perkataan-perkataan lain. Sama juga perkataan-perkataan lain. Jangan kita keliru. Ramai orang tak keliru ni kan, kadang-kadang dia kata ini menunjukkan ada benda ni. Misalnya Sayyidina Umar kata ni'matil bid'atu hadhihi. Inilah sebaik-baik bid'ah. Orang yang tak faham dia kata ini menunjukkan ada bid'ah hasanah. Pula situ. Sibuk pula, berpolemik pula situ. Nampak? Ni dalam masyarakat kita ni saya nak kaitkan dengan ni yang kita belajar hari ni. Dia kata itu dalil. Itu dalil. Bid'ah tu ada hasanah. Kalau tidak bagaimana Sayyidina Umar kata ni'matil bid'atu, nikmat itu sebaik-baik. Maknanya adalah bid'ah hasanah. Dengan sebab itu kita boleh buat apa-apa. Yang Nabi tak buat apa, asalkan benda tu kita nampak baik, baik, tidak salah, apalagi yang Nabi ajar. Jadi kaifiatnya ikut, kita boleh buat sendiri sesoalnya. Misalnya Nabi sebut la ilaha illallah, bertahlil, kita pun buat cara tahlil kita sendiri. Dia kata itu tak jadi masalah kalau ia bid'ah hasanah. Dia faham itu silap sekali ya. Ini semua ni kerana tak faham tadilah. Bahawa dalam Quran dan dalam hadis kadang-kadang perkataan itu dipakai dengan makna lughawinya, makna bahasanya. Dan kadang-kadang pula dipakai dengan makna istilahinya. Itu ramai tak faham. Kita belajar hadis ni bersungguh-sungguhlah, baguslah. Belajar hadis. Kalau boleh saya nak panggil lagi. Ajak lagi kawan-kawan belajar. Sebab apa ramai yang tidak faham sebenarnya benda-benda begini. Contohnya tadi, wasalli alaihim. Di tempat-tempat, setengah-setengah tempat tu, salli tu dengan makna sembahyang. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Itu larangan daripada bersembahyang jenazah. Sembahyang dengan makna sembahyang pula situ. Setengah-setengah tempat di sini. Inna salataka sakanun lahum. Doamu tu menenangkan mereka. Pula begitu. Jangan kita keliru. Jangan kita keliru. Jadi yang Sayyidina Umar sebut tu bid'ah tu dengan makna lughawinya dari sudut bahasa Arab. Itu yang dikatakan baik, bagus itu. Bukan dari sudut istilah. Sebab apa? Kalau bid'ah dari segi istilah yang Nabi tak pernah buat. Baik. Sembahyang tarawih itu Nabi tak pernah buat ke? Nabi pernah buat. Dan macam mana nak kata Nabi tak pernah buat? Baik. Sembahyang dengan berjemaah tarawih itu Nabi tak pernah buat? Buat. Dan macam mana kita nak kata bid'ah? Tak pernah buat. Sembahyang tarawih itu di masjid Nabi tak pernah buat ke? Buat. Lepas tu bagaimana kita nak kata bid'ahnya? Beberapa malam di bulan Ramadan Nabi tak buat? Buat. Lebih daripada 2 malam. Banyak malam. 3 malam. Jadi semua ada. Cuma yang tidak adanya, yang baru ada di zaman Sayyidina Umar, sembahyang tarawih itu sepanjang bulan Ramadan, tiap-tiap malam. Dengan berimamkan seorang imam. Ataupun 2 orang imam. Itu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Tapi asasnya ada. Dan Sayyidina Umar, begitu juga sahabat-sahabat yang lain pun faham. Kenapa Nabi tidak buat sepanjang bulan Ramadan? Sebab dalam hadis ada sebut. Sebab Nabi SAW takut ia difardukan kepada umatnya. Dan Nabi SAW tak mahu menyusahkan umatnya. Jadi susah, takut jadi susah. Ada sebabnya. Selepas Nabi SAW wafat, dah tak ada sebab dah lagi. Hukum agama tak akan berubah. Selagi Nabi ada, hukum boleh berubah. Boleh dimansuh itu, boleh ini.
Tapi bila dia dah meninggal, dah wafat, tak ada dah cerita tu. Ini. Sebab itulah Sayyidina Umar dengan sahabat-sahabat boleh berijma'. Mengatakan kita buat sebab kita faham Nabi itu ada maksud dia. Ada tu dia. Jadi Sayyidina Umar guna bid'ah tu. Bid'ah lughawiyah. Bid'ah dari sudut bahasa. Sebagaimana di sini. Di sini, solat ni dengan makna bahasa, bukan dengan makna istilah. Nabi tak pernah sembahyang untuk orang yang bagi zakat. Tak pernah. Ulama-ulama pun faham dengan baik. Tak pernah ada ulama mana pun. Oh, yang kata ada. Ada khilaf. Satu pun ada tak ada. Yang menyebutkan bila orang bagi zakat tu Nabi bangun bersembahyang. Sebab itu kita kena faham dalam Quran ataupun hadis dia ada penggunaan-penggunaan seperti ini. Dari segi bahasa, dari segi istilah ataupun uruf. Baik, pergi ke atas. Allahumma salli alaihim, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, ampunilah keluarga Abi Aufa. Yang tadi saya tunjuk di sini. Di sini. Jadi selawat ni sebenarnya kepada bukan Nabi tak boleh nak kita berselawat kecuali kepada Nabi-Nabi sahaja. Nak berselawat kepada orang tu saja. Atau kepada kumpulan orang-orang biasalah yang bukan Nabi-Nabi sahaja. Tapi kalau berselawat kepada Nabi di samping itu, kita juga sebutkan orang-orang lain, keluarga Nabi ke, ataupun orang-orang yang mengikut perjuangan Nabi ke, itu boleh. Itu dibolehkan. Tapi kalau semata-mata kepada seseorang itu tak boleh, tidak dibenarkan. Tapi kalau Nabi nak berselawat kepada mana-mana orang, itu boleh. Sebab itu hak dia. Sebab itu hak dia. Jadi orang lain tak boleh. Begitu juga selawat bersama dengan salam itu. Itu hak Nabi. Kita berselawat kepada Nabi, Rasul, itu boleh. Salam kepada malaikat, itu boleh. Syekh ni syarah Bukhari oleh Syekhul Hadis Darul Ulum Deoban. Dia sebut ni. Dia katakan selawat ni khusus dengan Nabi-Nabi. Kenapa perkataan selawat ni digunakan juga di sini untuk bukan Nabi? Itu persoalannya. Jawabnya. Tuhan punya hak boleh memberikan haknya kepada sesiapa pun. Nabi SAW adalah utusan Allah. Selawat adalah haknya. Jadi dalam ikhtiarnya, dalam pilihannya, untuk nak guna perkataan itu kepada sesiapa yang dikehendakinya. Itu haknya. Tetapi kepada bukan Nabi, dia tidak berhak. Itu bukan hak dia. Kalau ada pun, dia boleh bagi itu kepada Nabi-Nabi ampunya hak. Mereka boleh berselawat kepada Nabi saja. Memang bagus pun. Memang sunnah pun. Adapun untuk sendiri atau untuk orang lain, itu tidak diguna. Tidak diguna. Contohnya dia buat contoh. Ada satu orang tu orang besar, orang hebat. Kalau di tempat contohnya Syekhul Hadis lah di suatu universiti, sekolah ke misalnya kita kata. Ayah dia panggil dia Abdul Rahman saja, nama dia katakanlah Abdul Rahman. Ayah dia panggil dia Abdul Rahman saja. Abdul Rahman buat benda ni. Jadi ayah boleh panggil dia begitu. Sebab ada hak dia. Hak ayah. Walaupun anak dia tu besar, hebat daripada dia. Perdana Menteri, Presiden sekalipun. Kalau zaman sekarang ni, Presiden. Dia panggil nama anak dia. Kalau nama Abdul Rahman. Mari sekejap, dia boleh panggil. Tak payah panggil Datuk Seri ke Tan Seri ke apa ke. Tun ke gelaran-gelaran dia tu. Tak payah panggil begitu. Bahkan tak kena pula ayah nak panggil begitu. Jadi ayah ada hak untuk memanggil anaknya begitu. Tetapi murid tidak ada hak untuk memanggil guru dengan nama itu. Tadi Abdul Rahman tadi Syekhul Hadis. Abdul Rahman tadi Perdana Menteri.
Kalau kita Tengku Abdul Rahman dulu contohnya. Jadi tak boleh nak panggil gitu saja. Begitu juga dengan selawat. Selawat tu hak Nabi. Dia boleh bagi kepada sesiapa pun hak dia. Tetapi orang lain nak guna untuk orang lain, tak boleh. Orang lain boleh guna untuk dia saja. Itu dari segi, itu pandangan dia lah. Dia bagi pandangan dia begitu. Dan Nabi SAW gunakan di sini menunjukkan perkataan salat itu luas makna dia. Boleh kita pakai, boleh. Dari segi lurah. Dari segi lurah, kalau kita pakai, kalau kita ni orang yang pandai lah, boleh. Tak salah sebenarnya. Sebagai, itu pandangan, satu pandangan tadi. Pandangan lain mengatakan selawat, kalau kepada orang lain pun kita pakai dengan makna istighfar. Kita minta ampun, minta Allah ampunkan dia. Jadi selawat tu dengan makna istighfar ni, macam ampunilah ni dengan makna istighfar lah. Boleh. Tapi jangan diingat selawat tu dengan makna khusus. Seperti Allah berselawat kepada Nabi tu, selawat itu dengan makna tu, itu tak boleh. Itu selawat khusus. Selawat dalam maknanya yang umum, boleh saja digunakan. Tapi kita kena tahulah dari sudut bahasanya. Yang sebenarnya kalau kita tak tahu ni, tak erti ni perbezaan dari segi bahasa ni, yang sebenarnya kita tak payah gunalah. Itulah sebenarnya. Salam pun kita tak boleh guna dalam bentuk itu, dengan niat itu. Selepas sebut nama orang, jangan guna. Sebab itu dah jadi syiar ahlul bid'ah. Supaya tadilah tak sapu khuf tadi tu, syiar ahlul bid'ah. Orang Syiah, bila dia sebut imam, nama imam, dia akan sebut alaihi salam. Itu syiar dia. Dengan sebab itu kita tak boleh sebut. Walaupun kita jawab salam orang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu salam lain. Jawab salam. Bukan selepas sebut nama orang kita sebut begitu dah. Itu beza di antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah dia guna selawat untuk imam. Salam untuk imam dia guna. Kita tak boleh. Kita tak boleh. Jadi berarti menyamakan orang ni, orang biasa ni dengan Nabi. Itu tak boleh. Sebab apa? Bagi Syiah dia imam-imam ni kan dia sama seperti Nabi. Bahkan kalau kita baca kitab dia, lebih daripada Nabi lagi. Imam-imam kenapa tak bolehnya? Dia sebut begitu. Sebab bagi kitanya, salam kau, salamun ala Ibrahim. Boleh. Ibrahim alaihi salam. Boleh. Sebab apa? Dalam Quran sebut. Tapi dalam Quran tak pernah sebut begitu. Selepas nama orang, disebutkan kepada orang lain. Sebab itu kita boleh kata alaihi salam. Malaikat boleh. Jibril alaihi salam. Tapi kalau orang alaihi salam tak boleh. Tak usah cakap dah dia imam bersama mana, macam mana pun. Tak boleh. Tapi Syiah pakai begitu. Dan ini adalah syiar mereka. Dalam kitab-kitab mereka selalu ada dia tulis ain, paling ringkasnya ain. Ain itu maksudnya alaihi salam. Kita tak boleh. Yang sebenarnya tak payah gunalah. Gunalah, ya Allah ampunilah orang tu, ya Allah rahmatilah orang tu, gitu saja. Perkataan selawat tu khususkan dengan Nabi-Nabi. Terutamanya selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok tu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat lah tu. Kita berselawat. Orang lain boleh ke kita sebut selepas nama dia tu sallallahu alaihi wasallam? Tak boleh. Itu hak dia. Hak istimewa dia, khusus dengan dia. Seperti Allah Subhanahu wa taala boleh nak sebut selepas nama orang lain. Allah Azza wa Jalla boleh? Tak boleh. Tak boleh. Itu ya, kalau kita pakai dari segi bahasa boleh je, cuma mengelirukan. Terutama bagi orang yang tak tahu bahasa Arab, dia jadi keliru. Yang sebenarnya tak payah. Begitulah. Ini Nabi SAW selawat kepada keluarga Abi Aufa. Selawat kepada keluarga Abi Aufa. Jadi selawat ni dengan makna ampunilah. Jadi minta Allah ampun kepada keluarga Abi Aufa. Wa bihi qala hadatsana Ismail an akhihi an Sulaiman an Amr ibn Yahya an Abbad ibn Tamim qala kana lamma kana yawm al-harra
والناس يبايعون لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد على ما يبايع ابن حنظلة الناس قيل له على الموت قال لا أبايع على ذلك أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان شهد معه الحديبية. Ni bahagian ni yang dikandaki daripada hadis ni. Imam Bukhari buat mari dengan sebab ni bahagian ni. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abbad bin Tamim bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Katanya, ketika terjadi peristiwa Harrah dan orang-orang berbai'ah kepada Abdullah bin Hanzalah bin Al-Ghasi, maka Ibnu Zaid bertanya, untuk apa orang-orang berbai'ah kepada Ibnu Hanzalah? Dikatakan kepadanya, untuk kematian. Untuk mati. Ibnu Zaid berkata, aku tidak akan berbai'at kepada sesiapa pun untuk kematian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, yakni Ibnu Zaid ini, telah berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di bawah pokok di Hudaibiyah. Telah berbai'ah kepada Nabi di Hudaibiyah, maksudnya di bawah pokok itulah. Kita tengok dulu sedikit nota yang ada setakat ni, dan insya-Allah tempat-tempat yang melompong-melompong tu, tempat-tempat yang kosong ataupun yang ada sedikit sebanyak tu, saya akan tambah lagi dari semasa ke semasa. Sebelum jadi buku ni, nota ni mungkin akan jadi lagu lain pula, macam lain pula. Tapi ya setakat kita guna nota ni, setakat ni lah yang ada. Di celah-celah tu saya akan huraikan, bincangkan begitu sajalah. Baik, kita tengok ni. Maka Ibnu Zaid, siapa Ibnu Zaid? Ni cuba kita tengok riwayat kan. Abbad bin Tamim bin Zaid bin Asim. Ni Ibnu Zaid. 656. Beliau ialah Abdullah bin Zaid bin Asim, pakcik Abbad bin Tamim Al-Ansari. Abbad bin Tamim bin Zaid. Jadi pakcik, pak saudara dia lah ni. Pak saudara perawi ni. Abdullah bin Zaid ini pak saudara perawi Al-Ansari Al-Mazini. Abdullah bin Zaid Al-Mazini. Ini kan Tamim bin Zaid bin Asim Al-Mazini. Tamim tu ayah kepada Abbad ni. Perawi ni. Perawi ni kata, ni pak saudara dia lah. Ketika terjadi peristiwa Harrah. Tak apa, saya tak sempat hurai lagi di situ, buat nota lagi. InsyaAllah saya akan buat. Peristiwa Harrah ni apa? Peristiwa Harrah ni, baik, sekejap, adalah salah satu peristiwa yang menyebabkan nama Yazid, Khalifah Yazid bin Muawiyah itu tidak disebut baik, bahkan disebut dengan buruk dalam sejarah. Musuh-musuh Islam mengambil kesempatan daripadanya untuk memburuk-burukkan lagi keadaannya. Keadaannya itu sebenarnya tidaklah seburuk itu, tapi kerana berlakunya peristiwa-peristiwa ini semasa pemerintahannya, salah satunya peristiwa Harrah. Satu lagi, tahun 61, peristiwa terbunuhnya Sayyidina Husain, cucu Rasulullah SAW di Karbala. Tahun 63, ini berlaku peristiwa Harrah. Apa itu peristiwa Harrah? Baik. Macam-macam pendapat kalau kita baca kan, termasuklah dalam syarah-syarah hadis, mereka juga rata-ratanya terpengaruh dengan riwayat-riwayat sejarah. Sehingga bagi saya tak boleh terima. Tak tepat itu. Tak tepat. Tapi bukan dalam semua syarah Bukhari. Umpamanya dalam Umdatul Qari ada sebut. Dalam Fathul Bari tak ada sebut. Bukan semua syarah juga. Baik, kita baca dulu, tengok dulu sini. Yaumul Harrah. Apa itu Yaumul Harrah? Yang dimaksudkan dengan Harrah di sini ialah Harrah Madinah. Wa yaumuha, hari Harrah atau peristiwa Harrah ialah hari di mana berlakunya peperangan di antara askar Yazid, tentera Yazid dan penduduk Madinah.
dan ia berlaku pada tahun 63 Hijrah. Jadi sebahagiannya itu okey, boleh kita terima. Tapi sebahagiannya itu sebenarnya kita nampak pengaruh sejarah ni cukup dahsyat. Cukup dahsyat. Sehingga kitab-kitab syarah hadis ni pun tak terlepas daripadanya, terkena juga, termasuk juga di dalam kitab-kitab hadis. Umpamanya di sini, saya baca di sini. Tengok ni. Sebabnya ialah penduduk Madinah membatalkan bai'ah mereka kepada Yazid bin Muawiyah. Khala'a tu maknanya menanggalkan, mencabut. Asalnya mereka telah berbai'ah kepada Yazid. Seperti orang-orang di tempat lain lah. Kemudiannya mereka batalkan bai'ah itu. Mereka tak mahu lagi terima Yazid ini sebagai khalifah. Bila Yazid mendapat tahu, saya terjemah tu lah, tak perlu baca. Saya terjemah tu. Bila Yazid mendapat tahu cerita tu, dia pun hantarlah tentera ke Madinah. Dan dia melantik Muslim bin Uqbah sebagai ketuanya. Ketua tentera tu. Panglimanya lah. Setengah ulama kata Qil. Qil ini pendapat yang sebenarnya tak boleh nak dipertanggungjawabkan sangat. Qil 10,000 tentera berkuda. Qil ada pula pendapat lain yang berkata, ini sirah tamrid orang panggil ni. Tak boleh nak jadi pegangan sangat. 12,000 tentera. Madaini berkata, dan dikatakan wa yuqalu, ini sirah tamrid pula, menunjukkan tidak boleh dipertanggungjawabkan. 27,000 tentera. 12,000 berkuda. 15,000 pejalan kaki. Penduduk Madinah pula membahagikan pasukan mereka untuk melawan dengan tentera Yazid ni empat kumpulan. Setiap satu kumpulan daripadanya itu ada seorang panglima. Salah satu daripada pasukan itu dipimpin oleh Abdullah bin Hanzalah Al-Ghasili. Hanzalah sahabat Nabi yang Nabi kata dia ni dimandikan oleh malaikat. Jenazah dia tu, mayat dia tu dimandikan oleh malaikat. Ini anak dia lah ni, Abdullah bin Hanzalah Al-Ghasili. Kisahnya panjang kata dia. Ringkas ceritanya, jadi bila berlaku peperangan di antara mereka, tentera Yazid dapat mengalahkan tentera penduduk Madinah, orang-orang Madinah. Dan Abdullah bin Hanzalah terbunuh dengan anak-anak dia dan sekumpulan ramai lagi yang lain mati. Ditanya Zuhri, wasu'ila Zuhri. Ini pun dengan sirah tamrid juga. Tak ada sanadnya apa semua. Kalau kita yang mengikut kaedah hadis ni, kita persoalkan semua tu. Ditanya Zuhri, berapa ramai orang yang terbunuh pada hari Harrah itu? Jadi kena ingat, Zuhri ni selain dia merupakan punca kepada riwayat-riwayat hadis, ia juga merupakan punca bagi riwayat-riwayat sirah dan sejarah. Berapa ramai orang kata yang terbunuh pada hari Harrah itu? Harrah ni sebenarnya maksudnya kawasan berbatu hitam di sekeliling Madinah. Terutamanya di sebelah timur dia tu memang kawasan batu hitam. Dia tak ada apa, kosong gitu. Sebab lama kan kena cahaya matahari tu hitam dia jadi. Gitulah kira-kiranya. Dia kata 700 pembesar. Pembesar, mana orang-orang terkenal lah dari kalangan Muhajirin dan Ansar itu 700 orang. Dan pemimpin-pemimpin dari kalangan Mawali dan orang-orang yang tidak dikenali, sama ada hamba, merdeka ataupun hamba dan lain-lain, itu 10,000 mati. Madaini berkata, dia semua ni rujukan-rujukan sejarah yang tidak boleh dipertanggungjawabkan, yang mana dianggap sebagai dhaif oleh ulama. Muslim bin Uqbah telah menghalalkan Madinah selama 3 hari. Selama 3 hari. Duduk bunuh orang dalam masa itu. Dan merampas harta benda orang. Dan mereka merogol perempuan-perempuan. Sehingga dikatakan, hatta qila, di sini tamrid pula, iaitu mengandung 1,000 orang wanita. Dalam masa 2-3 hari itu, 1,000 orang wanita mengandung dengan sebab diperkosa.
Dan diriwayatkan daripada Hisham bin Hassan. Ni pun tak ada sanad. 1,000 wanita daripada penduduk Madinah itu melahirkan anak kemudiannya tanpa suami. Hasil daripada itulah. Ini cerita, itulah yang saya kata dia ambil sejarah. Bukan riwayat hadis, tak ada dalam hadis. Riwayat sejarah ni sebagaimana kita maklumkan. Kalau Tabaqat Ibnu Sa'ad, contohnya Tabaqat Ibnu Sa'ad, rujukan utamanya ialah Al-Waqidi. Seorangnya Imam Syafi'i kata riwayat-riwayat dia tu adalah timbunan dusta. Kalau Tabari, Tabari itu kalau dalam tafsir tu okey, bagus, banyak perkara lah. Dia meriwayatkan akidah salaf dan macam-macam, banyak, bagus. Tapi kalau dalam sirah tu, sejarah tu, teruk. Kitab tu kalau nak baca kena berhati-hati sangat. Bahkan setengah-setengah ulama tu ragu. Ya ke ni? Pengarang tafsir tu yang mengarang juga Tarikhul Umam wal Muluk ni. Tarikh Tabari yang terkenal dengan Tarikh Tabari itu, ya ke pengarang yang sama? Sebab nampak berbeza sangat. Tak, walau bagaimanapun, biarlah kita terimalah. Kita terimalah. Kalau kita kata Tabari itu Tabari yang sama, maka perawi utama dianya ialah Abu Mikhnaf Lut bin Yahya. Tu perawi utama dia. Ni semua ulama-ulama hadis sepakat mengatakan pendusta besar. Mereka hadis. Dan Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi dan anak dia Hisham bin Muhammad As-Sa'ib Al-Kalbi. Al-Kalbi yang terkenal sebagai pendusta besar dan mereka hadis. Semua ulama sepakat. Itu perawi utamanya, kita kena sedar itu. Kadang-kadang orang ambil isi dia. Orang tak tengok sanad dia. Padahal Tabari telah bagi sanad. Ikut mana-mana pun dia dah bagi sanad. Dan bila ada orang macam ni, macam mana kita nak bertanggungjawabkan? Macam mana kita nak buat pegangan? Tak boleh. Dengan sebab itu. Ini dalam satu buku karangan ulama kita, tapi dalam bahasa Urdu. Ham sunni kyun hai? Kenapa kita ni jadi sunni? Kenapa kita sunni? Kenapa kita ni ahli sunnah? Bukan kita jadi ahli sunnah ni ikut-ikut. Bukan. Kita ada alasan. Ada hujah yang kuat. Buku ini ditulis sebagai menjawab tulisan seorang ulama Syiah. Mai Syiah kyun hua? Kenapa saya jadi Syiah? Kenapa saya jadi Syiah? Jadi dia jawab, kenapa saya jadi Sunni? Kenapa kita? Kenapa kita jadi Sunni? Kenapa? Jadi dalam kitab ni, memang dia ni seorang tokoh ulama, sama-sama lulusan daripada universiti yang sama lah dengan saya. Tapi dia lapis dulu lagi. Dia lapis dulu lagi. Jami'atul Ulum Al-Islamiyah Karachi. Sebab itu Jami'atul Ulum Al-Islamiyah ni memang menjadi sasaran Syiah. Berapa ramai syekh-syekh kita dibunuh oleh mereka. Ditembak begitu. Dibom. Sebab apa? Memang ulama-ulama di situ memang cukup jelas masalah Syiah. Mereka lah yang banyak mendedahkan tentang Syiah ni. Bahaya Syiah dan penyelewengan akidah Syiah. Dia bukan khilaf-khilaf biasa. Khilaf-khilaf mazhab macam kita mazhab Hanafi, Syafi'i apa, bukan begitu. Ini sebenarnya akidah. Akidah. Jadi tempat saya belajar. Ni senior lah, kita kata senior. Saya pun tak sempat dengan dia. Dan dia mengarang kitab banyak. Terutamanya dalam melawan Syiah ni. Dalam melawan Syiah. Banyak sekali dia menulis kitab. Dan segala kritikan-kritikan Syiah itu dijawabnya. Salah satunya, kritikan Syiah terhadap peristiwa Harrah ni. Itu yang saya nak baca, saya nak tengok. Kita berkongsi hari ni, kalau sempat. Tapi masanya pun sempit. Tentang peristiwa Harrah. Ini menunjukkan jahatnya ahli sunnah. Ini menunjukkan Yazid ini sebab orang sahabat-sahabat lah yang lantik dia ni, yang terima dia ni. Dan sahabat-sahabat akhirnya bila tahu Yazid ni tak bagus, mereka tengok membatalkan bai'ah kepada Yazid. Tak mahu lagi terima Yazid ni sebagai khalifah. Terutamanya setelah Sayyidina Hussein tu kan terbunuh di Karbala. Jadi mereka kata ini kesilapan Yazid.
Padahal saya sendiri dah tulis dalam buku saya anak cucu Nabi yang dilupa dan dipinggirkan. Dalam itu saya tulis siapa sebenarnya pembunuh Sayyidina Hussein di Karbala. Bacalah buku tu, saya tidak nak sebut banyak di sini. Dalam tu saya buktikan daripada bukan kitab kita saja, tapi daripada kitab-kitab Syiah, bahawa yang membunuh Sayyidina Hussein sebenarnya golongan Syiah Kufah. Golongan Syiah Kufah. Mereka menyamar sebagai pendukung setia Sayyidina Hussein. Sebenarnya mereka dah rancang lama nak bunuh Sayyidina Hussein tu dan nak meletakkan kesalahan membunuh itu atas kepala, atas belakang, pundak kerajaan semasa. Itu buktinya cukup banyak. Cukup banyak. Baca buku tu insya-Allah dapat tahulah. Kita bagi dengan bukti, dengan rujukan cukup. Baik, kita nak tengok di sini peristiwa Harrah ya. Tak sempat rasanya hari ini. Jadi saya buat ringkasan sajalah sebab kita tak sempat nak bincang semua ni. Sebab dia jawab ni panjanglah tentang peristiwa Harrah. Ceritanya bila Abdullah bin Az-Zubair mendakwa dia jadi khalifah, setelah orang semua termasuk penduduk Madinah berbaiat kepada Yazid. Sebelum itu mereka sudah berbaiat dengan Muawiyah dan sudah bermusyawarah bincang dah Yazid akan menjadi khalifah selepasnya. Dan bila Yazid itu dilantik, penduduk Madinah sendiri pun telah berbaiat kepada Yazid. Maka selepas itu jadi orang-orang yang tidak suka dengan Yazid, dia berasa ada kekuatan bila Abdullah bin Zubair itu mendakwa dia itu jadi khalifah. Jadi mereka mengambil langkah untuk membatalkan bai'ah mereka, tak mahu terikat dengan bai'ah lagi. Mereka bahkan tak terima lagi Yazid itu sebagai khalifah. Bila Sayyidina Hussein mati, sebelum itu terbunuh di Karbala, Abdullah bin Zubair dapat tahu dan dia berucap di hadapan orang ramai begini. Dia berucap, maksudnya, tuan-tuan, dalam dunia ni tidak ada orang yang lebih teruk daripada penduduk Iraq. Di kalangan penduduk Iraq tidak ada orang yang lebih teruk, lebih jahat daripada penduduk Kufah. Mereka telah menghantar berterusan banyak sekali surat kepada Sayyidina Hussein, mendesaknya supaya pergi ke sana, ke Kufah, untuk mereka berikan bai'ah kepadanya dan melantiknya sebagai khalifah. Bila Ibnu Ziyad, yakni Abdullah bin Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad, dilantik oleh Yazid jadi gubernur di Kufah, dia pergi ke Kufah, puak-puak ni berkumpul menyokong dia pula. Kemudian mereka berpakat semua ni untuk membunuh Sayyidina Hussein. Seorang kuat beribadat, bersembahyang, berpuasa, sentiasa membaca Al-Quran dan memang berhak pun untuk menjadi khalifah. Mereka bunuh dia. Dan tidak ada rasa takut sedikit pun di dalam hati mereka kepada Allah ketika mereka membunuhnya. Ini dia ambil daripada sejarah Islam. Ini pun dalam bahasa Urdu terkenal, Najib Abadi. Akbar Shah Najib Abadi. Dia sejarah Islam. Tapi ini pun dalam bahasa Urdu. Setelah dia berucap begitu, dia pun menangis. Maka ada ramailah orang yang tampil ke hadapan. Dia kata sekarang ni tidak ada orang lain yang layak, yang memang layak untuk memegang jawatan khalifah ni selain daripada Tuan. Hulurkan tangan Tuan untuk kami bai'ahkan Tuan sebagai khalifah semasa. Jadi penduduk Mekah melantik dia, terima dia, bai'ah dengan dia sebagai khalifah Abdullah bin Zubair. Ketika itu Yazid sudah memerintah dah. Tahun yang keberapa ni? Tahun 60 Sayyidina Muawiyah meninggal dunia. Jadi selepas tu Yazid tu duduk memerintah lah. Ni tahun 63 berlaku peristiwa ni. Kemudian penyebar fahaman dia ni, pendakwah dia ni sampai ke Madinah. Pergi duduk seru orang di sana pula. Supaya berbai'ah kepada Abdullah bin Zubair
dan tolak Yazid itu sebagai khalifah. Batalkan bai'ah yang mereka telah buat untuk Yazid. Bila mereka kempen begitu, maka ramailah juga orang-orang yang terpengaruh, terutamanya daripada Banu Hashim dan keluarga Ali. Mereka ni pun jadi nak memberontak, tak mahu lagi taat kepada Yazid. Itulah yang dibincangkan. Abdullah bin Hanzalah, Munzir bin Zubair dan lain-lain ceritanya pergi ke Syam, dan mereka tahu, mereka kata mereka pergi ke sana tengok Yazid ni teruk duduk main saja, berhibur saja dan melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan syarak. Itu propaganda yang dilancarkan, yang disebarkan. Kata Yazid begitu. Antara kepala mereka kumpulan ini ialah Abdullah bin Muti'. Tetapi di kalangan anak-anak Sayyidina Ali sendiri, iaitu seperti Muhammad bin Ali bin Al-Hanafiyah, tidak setuju. Tidak setuju, bahkan menentang mereka. Dia membela Yazid. Dia membela Yazid. Dia kata dia pergi sana, dia tengok Yazid okey, tak ada apa pun. Bagus pun. Jaga hukum syariat, dan dia orang pandai. Orang tanya hukum dia boleh jawab. Dan memang dia pemimpin yang bagus lah. Itu anak Sayyidina Ali sendiri, Muhammad bin Ali. Apa yang kamu sebut ni, benda-benda buruk terhadap dia ni, perkara-perkara buruk ni, aku pun pergi juga ke sana. Dia kata. Aku duduk lama di sana. Aku tak ada tengok semua tu. Aku dapati dia seorang yang taat kepada Allah, kuat beribadat, semayang, tak tinggal apa semua, dan ikut sunnah Nabi. Dalam masalah fiqh dan hukum-hukum agama, orang duduk tanya dia boleh jawab. Ini di dalam Al-Bidayah wan Nihayah karangan Ibnu Katsir. Ada dia bagi rujukan di jilid 8 muka surat apa semua ni. Selain daripada itu, dalam kitab yang ditulis oleh Maulana ni sendiri, iaitu Adalat Sahabat Kiram, keadilan sahabat. Dia ada tulis dalam itu pun, boleh dirujuk juga. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab berucap di hadapan keluarga dan sanak saudaranya. Kumpulkan semua orang. Ni Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Dalam Bukhari ada riwayat dia ni. Ada dalam Bukhari. Dia kata, sesiapa yang ada hubungan dengan saya, kenal saya, ada kaitan dengan saya, dengar baik-baik. Jangan terlibat dengan gerakan menentang pemerintahan Yazid ini. Jangan. Jangan sekali-kali. Sebab apa? Kita telah berbai'ah kepadanya. Sebagaimana bila kita berbai'ah kepada dia tu dengan syarat dan dengan perjanjian seperti berbai'ah kepada Allah dan Rasul dah, kata dia. Tidak ada orang yang lebih pengkhianat, derhaka daripada orang yang kemarin dia berbai'ah dengan satu orang, bai'ah, pegang tangan dia, kemarin tiba-tiba hari ni dia memberontak. Tak ada orang yang lebih khianat daripada orang macam ni, kata Ibnu Umar. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat nanti, orang yang pengkhianat dan penderhaka ini akan diterbalikkan. Dia akan jalan sungsan dan akan dipacakkan bendera pengkhianat itu di punggungnya. Bendera itu. Ini ada dalam Bukhari. Maknanya Abdullah bin Umar tak setuju. Ni ada orang-orang yang buat propaganda begitu. Lepas tu Munzir bin Zubair. Zubair bin Awam tu lah. Sahabat Nabi tu, anak dia. Begitu juga Abdullah bin Hanzalah, Abdullah bin Muti' ni. Dia kata, kita nak dapat sokongan, kita kena dapat juga sokongan anak Sayyidina Husain sendiri, Ali bin Al-Husain, yang mana orang Syiah anggap sebagai imam yang keempat, iaitu Ali Zainal Abidin. Kita kena pergi dengan dia, kita kena pujuk dia, biar dia ikut serta sekali dengan kumpulan kita ni. Ali bin Al-Husain, Ali Zainal Abidin pun menolak. Dia tak mahu. Dia kata, tak betul kamu buat macam ni. Tak betul. Dia tak mahu terlibat. Bahkan dia kata, nenek moyang kita ramai dah, berapa ramai dah habis nyawa terkorban kerana duduk buat kerja benda macam ni lah. Saya tak mahu.
buat kerja yang bahaya macam ni, kata dia. Saya tak mahu. Saya dibunuh. Tak tutup pasar begitu. Lepas tu bila dia kata gitu, dia pun pergi ke satu tempat, pergi ke tempat lain, dia tinggal kepada dia, tak mahu, kata dia. Selain daripada itu, Marwan bin Al-Hakam yang kemudiannya jadi khalifah, Marwan bin Al-Hakam ini dia jadi gubernur di Madinah pada masa itu. Dengan keluarga dia dan pok-pok Bani Umayyah, ramailah pemerintah ni. Dalam 1,000 orang lebih keluarga ni. Mereka terkepung dalam satu rumah mereka. Dikepung oleh pok-pok pemberontak ni. Jadi dia, Marwan ini, melalui anak dia, Abdul Malik, yang kemudiannya jadi Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia hantar surat kepada Ali bin Husain. Yakni anak Sayyidina Husain. Ali bin Husain ni, kalau panjang cerita ya, kalau dalam kitab-kitab lain disebutkan, saya pun sebut dalam buku saya tu, dia sendiri kata sebenarnya Syiah yang bunuh ayah dia Husain itu. Jadi dia minta Ali bin Husain pergi berjumpa dan dengan mereka. Lepas tu Ali bin Husain ini, dia tahu Ali bin Husain tak sokong pergerakan untuk memberontak dan menolak khilafah Yazid itu. Dia pujilah, baguslah, kata dia. Mana Ali bin Husain itu bersikap begitu, baguslah. Dia pujilah. Jadi dia minta Ali bin Husain itu tolong secara senyap-senyap bawakan keluarga-keluarga dia bawa keluar, sebab orang nak bunuh ni pada masa tu. Nak bunuh keluarga Marwan ni. Minta dia bawa lari. Dan kalau ada harta benda sedikit sebanyak pun bawa larilah keluar daripada suasana itu. Jadi sehingga Ali bin Husain bersetuju dan dia telah rancang nak bawa lari perempuan-perempuan, anak-anak kecil bawa lari. Yang hendak dibunuh oleh pemberontak tu ceritanya. Bawa pergi ke satu perkampungan, pergi sana senyap-senyap di situ. Dan Ali bin Husain ini, anak Sayyidina Husain yang terbunuh di Karbala tu, Sayyidina Husain, dia tak pergi sebab dia sakit pada masa tu. Dia tulis surat kepada Yazid. Dan ini ada dalam kitab-kitab sejarah. Ada. Kitab sejarah mana-mana pun ada sebut. Dia tulis surat kepada Yazid, dia kata, saya setia kepada Tuan. Dan saya menyokong kerajaan Tuan. Sedaya mungkin, sedapat mungkin saya taat kepada pihak pemerintah. Dan saya sama sekali tidak bersetuju dan tidak terlibat dengan kumpulan yang memberontak ini. Dan mereka telah buat begini-begini, dia tulis surat. Dan surat itu dihantarnya melalui seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir. Seorang sahabat yang terkenal ni, dia panggil. Lepas tu dia minta Nu'man bin Bashir ni pergi ke Madinah, tolong nasihat orang ramai itu jangan buat begitu. Jangan mencetuskan suatu suasana yang boleh menyebabkan berlakunya pertumpahan darah di sana. Dia juga memberi nasihat kepada Abdullah bin Hanzalah. Inilah ni yang tersebut dalam hadis yang kita baca ni, Abdullah bin Hanzalah ni. Dia nasihat, dia kata, apa kamu ni? Kamu pergi bertemu dengan Yazid, kamu fitnah dia, kata dia bukan main, macam-macam kata memburuk-burukkan dia. Sedangkan kamu pergi ke sana, dia begitu memuliakan kamu dan dah bagi macam-macam hadiah kepada kamu. Inikah balasan yang kamu buat terhadap dia? Itu nasihat dia. Kamu boleh balik ke sini dengan selamat, dengan senang lena. Kamu dapat macam-macam hadiah. Begini ke caranya kamu balas dia? Jadi Ali bin Husain tu nasihat dia. Begitu juga sahabat Nabi Nu'man bin Bashir ni. Tiba-tiba kamu mari di sini, kamu jadi penentang dia. Kamu memberontak pula terhadap dia. Kamu batalkan bai'ah yang telah kamu bagi terhadap dia. Kamu fatwakan Yazid itu kufur pula. Macam-macam lagi. Ini fitnah besar yang kamu telah lakukan ini. Apa kamu buat kerja macam ni? Dia nasihatlah. Kemudian Marwan menulis surat kepada Yazid lah, cerita keadaan apa di Madinah ni begini-gini. Dan dia sebut Ali bin Husain, anak Sayyidina Husain ni bagus.
Kalau berlaku apa-apa janganlah sentuh dia. Jangan ganggu dia. Dia memang menyokong kita. Memang seorang yang setia, kata dia. Jadi panjang ceritanya, Yazid pun balas surat. Lama jugalah. Sekurang-kurangnya kalau kamu tak dapat buat apa pun, janganlah menimbulkan fitnah di Madinah tu. Kalau sekiranya berlaku apa-apa, jangan kamu sentuh dua orang ni. Maksudnya Ali bin Husain itulah, Muhammad bin Hanafi, ada ramai lagi sebenarnya. Ini antara pemimpin-pemimpin ni. Sekiranya jadi begitu ceritanya, ringkas ceritanya. Bila Yazid dapat tahu, Yazid pun terpaksalah buat keputusan, kena pergi nak menyelesaikan masalah ni. Dia pun hantarlah seperti yang kita baca tadi, Muslim bin Uqbah sebagai ketua pasukan. Dan dia pesan, ada dalam buku kitab-kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah dan lain-lain, semua ada. Dia sebut, kamu jangan serang terus, pergi tu. Di sini dia sebut 1,000 orang sahaja yang terpilih pergi ke Madinah. Pergi seru orang ramai supaya taat kepada pemerintah dulu. Kalau mereka taat, selesai masalah. Kalau mereka tidak taat, jangan terus serang. Tunggu dulu. Beberapa lama, tunggu dulu. Jadi di sini dia sebutkan sebab 3 hari dia sebutkan. Muslim pada asalnya dia uzur, dia tua dah. Dia minta tak maulah pergi. Tapi Yazid serahkan kepada dia juga, suruh pergi. Sebab dia panglima perang. Suruh pergi, nasihat orang dengan lembut dulu, dan cuba baiki keadaan mereka itu. Cuba jelaskan keadaan yang sebenar. Sekiranya tidak berguna semua itu, maka aku bagi kuasa kepada kamu untuk berperang. Kalau mereka nak lawan juga, memang mereka angkat senjata memang lawan sungguh. Cuma dia pesan lagi, jangan terganggu Ali bin Husain, jangan ganggu dia. Dia bagus, dia tak ada apa pun. Dia memang taat, setia kepada kita dan mahukan kebaikan kita. Dan dia tulis surat kepada saya gini-gini disebut. Dia tidak terlibat. Itu pun dalam buku itu. Jadi bila pergi ke sana, bincang dengan Banu Umayyah yang duduk di sana, panjang ceritanya. Ini baca sejarah pula ni. Macam mana cara nak masuk, nak bertemu dengan macam mana orang ni. Mereka bagilah cadangan. Mereka tak bagi sebab apa, dia berjanji dah, jangan. Boleh nak lepas keluarga Marwan apa ni, tapi kalau puak-puak tentera mari, jangan bagi tahu. Jangan bagi tahu kedudukan kami apa semua ni, jangan. Diam saja. Itu ceritanya. Kecuali Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik tak ada pada ketika tu, masa berjanji tu. Jadi Abdul Malik boleh cerita, kamu kalau nak pergi, nak menguasai Madinah ni dengan tak banyak pelaku tu, padahal kamu pergi ikut ni, kata dia. Wadil Qura. Dia bertemu di Wadil Qura dengan askar tu. Orang-orang lain tak mahu bercakap. Tapi Abdul Malik bin Marwan, oleh kerana dia tidak terikat, dia tak ada pada masa tu. Pada masa berjanji dia tak ada, jadi dia boleh cerita. Dia pun ceritalah begini. Jadi dia pun hantarlah utusan kepada penduduk Madinah, menyampaikan pesan Amirul Mukminin Yazid, supaya jangan melawan. Kamu orang bagus-bagus, janganlah sampai jadi tumpah darah begini. Kalau taat kepada pemerintah, tak ada apa-apa pun yang akan dikenakan kepada kamu hukuman. Tapi kalau terpaksa, kamu tak mau terima juga, terpaksa nak macam mana? Begitu. Jadi selama 3 hari Muslim tu duduk tunggu. Muslim bin Uqbah tadi duduk tunggu, tetapi mereka tetap nak berperang semacam, tak mahu mengalah. Akhir sekali Muslim terpaksalah pergi serang Madinah melalui jalan Harrah tu. Itulah peristiwa Harrah tu. Kawasan berbatu hitam. Dia masuk kot tu, pergi serang. Jadi di situlah berlaku peperangan.
Dan akhir sekali seperti yang kita baca tadi, kalah lah. Pasukan Madinah tu kalah. Dan Muslim bin Uqbah dengan keberanian dia dan pengalaman dia yang luas dalam peperangan, dia dapat masuk Madinah itu dan dapat mengalahkan orang-orang di Madinah. Baik, kerugian akibat daripada berlakunya peristiwa perang di Harrah itu. Abdullah bin Hanzalah, Fudail bin Abbas bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Thabit bin Qais, Abdullah bin Zaid bin Asim. Ini yang disebut dalam sejarah. Sebenarnya Abdullah bin Zaid bin Asim ni tak betul, dia tak mati. Bahkan tadilah perawi yang kita baca tadi. Macam mana dia nak mati, macam mana dia nak pergi perang, dia tak pergi perang. Dia kata dia tak mahu. Kalau dia lepas berbai'ah dengan Nabi, kan ni hadis yang kita baca ni, Abdullah bin Zaid itulah. Ni Ibnu Zaid ni. Abdullah bin Zaid itulah. Dia kata, untuk apa kamu berbai'ah kepada Ibnu Hanzalah ni? Untuk mati. Oh, kata dia, tak adalah. Aku selepas daripada berbai'ah dengan Rasulullah, itu untuk mati dengan Rasulullah. Orang lain tak ada. Apa lagi kita nak menentang pihak kerajaan pula, sama Islam pula. Nak berperang ni tak ada pasal lah, kata dia. Dia tak mahu. Jadi macam mana dia nak mati? Tapi ini berdasarkan sejarah. Sejarah. Jadi sejarah ni ialah tidak seperti hadisnya. Begitu. Jadi ramai yang disebutkan ini mati semua ni. Mati. Sebab lawan yang mati. Perang. Sebelah sana pun ramai juga yang mati. Jadi sejarah mengatakan tadi macam tadi lah. 3 hari itu Muslim bin Uqbah ni membenarkan nak rampas harta, nak ceroboh, nak apa pun boleh. Dan disebut ramai seperti di dalam Umdatul Qari tadi. Pada hari yang keempat barulah dihentikan pembunuhan beramai-ramai itu dan diminta supaya semua mereka berbai'ah. Jadi yang mana-mana yang tak mahu melawan itu, kalah itu, dia bagi berbai'ah lah dengan Muslim sebagai wakil kepada khalifah semasa tu. Dan selamatlah kalau orang itu. Dan orang yang tidak mahu dibunuh. Ini berlaku pada 27 Zulhijjah tahun 63. Pada hari itulah Muhammad bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib lahir. Siapa Muhammad bin Abdullah? Ini Muhammad bin Abdullah bin Abbas. Yang ini anak Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi itu. Dia inilah yang kemudiannya menjadi pengasas kepada kerajaan Abbasiyah. Iaitu Muhammad Abul Abbas As-Saffah. Inilah khalifah pertama kerajaan Abbasiyah. Itu ceritanya. Jadi setelah kita baca tadi, kita tengok dalam Bukhari apa semua. Cuba tengok ni. Sahabat tak mahu terlibat. Ibnu Umar tak mahu terlibat. Muhammad bin Hanafiyah, Muhammad bin Ali, anak Sayyidina Ali itu, daripada ibu, bukan Fatimah lah, ibu lain, tak mahu terlibat. Ali bin Husain, anak Sayyidina Husain juga tak mahu terlibat. Semua tak mahu terlibat. Bahkan terus tak setia kepada Yazid. Dan mereka anggap Yazid bagus pun. Cuma ini fitnah semua. Tiba-tiba, inilah Ibnu Hanzalah ni tadilah. Abdullah bin Hanzalah. Matilah dia dalam peperangan di Harrah tu. Dia ni anak sahabat. Sahabat yang hebat lah. Tetapi inilah berlaku fitnah ni, ujian daripada Allah SWT. Dan kalau nak kira salah lah. Setelah Yazid tu kan dah dilantik jadi khalifah dia. Kalau kita tengok hadis, Nabi sendiri suruh bunuh siapa yang mendakwa khalifah setelah ada khalifah yang sah. Macam mana mudah-mudah membatalkan bai'ah terhadap seorang khalifah macam tu? Dalam hadis-hadis yang sahih begitu banyak, Nabi suruh bunuh. Jadi kalau mereka berperang, Yazid perintahkan supaya berperang, itu ada alasannya. Alasannya hadis Nabi sendiri. Kita tak boleh menyalahkan. Setengah-setengah orang tu dia terus menyalahkan. Begitu. Dia tak tengok dah. Siapa pun pemerintah, kalau dia menghadapi keadaan baru dia tahu. Baru dia tahu. Jadi begitulah keadaannya. Kemudian pengarang kita ni, sebab adalah orang sebut, sebenarnya tak betul tu semua tu. Di tempat yang nanti insya-Allah kalau lain kali lah, saya rasa tak sempat dah hari ni. Insya-Allah kita bincang peristiwa Harrah ni dengan lebih detail lagi. Apa yang tersebut, bunuh, rogol. Siapa ni tentera ni, macam tentera Amerika nampak. Pergi nak rogol, tak tutup pasar macam tu. Ini gambaran sejarah ni. Kalau kita terima, siapa yang buruk? Siapa yang teruk, nampak teruk? Kita lah umat Islam. Di zaman sahabat pun teruk dah macam tu. Siapa yang pergi perang tu setengah-setengah? Tu sahabat.
Jadi itulah dengan lebih detail lagi insya-Allah akan datang. Di sini pengarang ni sebut selepas pada ni sebab Syiah duduk sebut teruk sangat ni Bani Umayyah ni. Dia pun sebut kalau nak sebut dalam sejarah, semata-mata nak sebut dalam sejarah, ada dalam kitab sejarah, saya pun boleh sebut juga banyak lagi, kata dia. Puak-puak Ahlul Bait contohnya, yang kamu duduk puja sangat Ahlul Bait tu. Bukan semuanya betul. Bukan semuanya baik. Ada yang pergi ceroboh Kaabah, sampai roboh Kaabah pun ada. Itu kalau ada masa nanti saya akan ceritakanlah. Berapa ramai? Bukan seorang dua. Jadi tak ada jaminan juga. Kalau dakwa keluarga Nabi, Ahlul Bait pun, dia tu bagus semua ni. Berapa ramai yang memerintah kemudian tu gitu jadi. Jadi tak boleh nak. Kenapa jadi nampak kesalahan zaman kerajaan Umayyah saja? Kenapa? Itu cerita lain semula. Jadi saya rasa hanya setakat itulah dulu. Kita tak sempat baca banyak. Kalau ada kesempatan lagi, boleh kita bincangkan lagi di sini. Bagi saya semua ni cerita ni tak betul. Sahabat-sahabat besar tak terima. Ni cuba tengok ni Ibnu Zaid, Abdullah bin Zaid tak terima. Abdullah bin Umar tak terima. Jadi macam mana gitu? Ini betul-betul fitnah lah zaman tu. Jadi saya tak boleh terima. Berdasarkan hadis dia bercanggah. Dan ini menampakkan orang Islam teruk sangat. Sedangkan kalau tengok tu, dia berhati-hati dah, cermat dah, bagi amaran dulu, nasihat dulu, sekian lama, tapi dah tak dengar juga, terpaksa pergi serang. Jadi bertemulah di situ. Itulah antara kerugian atau kita kata titik-titik hitam dalam sejarah Islam. Sekadar itulah dulu, insya-Allah kita akan kalau ada kesempatan sambung lagi, kalau perlu sambunglah. Kalau tidak pun kita akan sambung yang inilah insya-Allah. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, ada nak tanya mungkin 1-2 boleh insya-Allah sebelum kita tutup. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nak tanya pasal peristiwa Hara ni. Kira yang pendapat Maulana yang tak berlakunya peperangan tu ke, ataupun kes Rogol ke, ataupun semua sekali termasuk dengan penduduk Madinah memberontak terhadap Yazid tu? Ya. Satu. Ya. Teruskan. Yang kedua, betul ke Ubaidillah bin Ziyad ni bawa kepala Sayyidina Husain pada Yazid? Ya. Yang ketiga, nak tanya penilaian Imam Bukhari terhadap hadis tadlis Zuhri. Macam mana? Okey, itu saja. Terima kasih Maulana. Sama. Yang pertama tu, perang tu memang berlaku. Itu tak ada siapa pun nafi. Cuma jumlah yang ramai tu, itu dipertikaikan. Terlalu ramai yang mati apa semua tu, yang terlibat dalam perang, sebenarnya berbeza-beza riwayat itu. Dan seramai itu tak ada pun penduduk Madinah tu, seramai yang disebut tu, semua sekali pun tak ada pada masa tu. Dia bukan ramai seperti sekarang ni, seperti kemudian tu, tidak. Jadi itu dia ada-adakan, dia lebih-lebihkan cerita. Terutamanya kata Rogol, sewena-wena bunuh itu tak ada berlaku sebenarnya. Kalau kita tengok dalam sejarah yang lebih detail, yang lebih sahih, tak ada berlaku. Itu dilebih-lebihkan cerita sajalah. Peperangan memang berlaku. Seperti peperangan Siffin, peperangan Jamal memang berlaku. Tetapi mereka tetap menjaga adab-adab Islam dalam peperangan. Tetap jaga. Pada masa itu masih kuat lagi orang berpegang dengan agama. Kalau semata-mata kalah dalam perang itu, kira-kiranya orang tak akan berhentilah kira-kiranya. Macam mana umat selepas itu begitu dengan ramai masih lagi mengikut dan menyokong kerajaan Umayyah. Dan kerajaan itulah yang kuatnya, yang memerintah, iaitu anak kepada Marwan itu sendiri yang jadi khalifah selepas tu, kemudian anaknya Abdul Malik bin Marwan, dan seterusnya kerajaan Bani Umayyah yang begitu maju tu. Dan zaman itu sahabat-sahabat masih ramai lagi ada, mereka terima baik. Kalaulah cerita-cerita ni betul-betul berlaku, tentulah sahabat-sahabat ni tidak macam tu sikap mereka. Mereka tidak akan berdiam diri dengan perkara mungkar. Kita duduk, bagi saya tengok sahabat tu.
Sahabat-sahabat besar ramai lagi. Bahkan di zaman kerajaan Bani Umayyah, salah satu keistimewaan dia, sahabat ada sampai ke hujung kerajaan Bani Umayyah. Cuma semakin sedikit, semakin lama semakin sedikitlah sahabat tu. Walau bagaimanapun ada. Kalau riwayat Sahih Bukhari, ni Ibnu Umar sampai kata begitu. Mengancam dan marah kepada mana-mana yang ada kaitan dengan dia, keluarga dia, jangan terlibat. Dan dia kata ini termasuk dalam memberontak terhadap pemerintah yang sah. Kita pakai yang itulah. Yang sah. Maknanya bagi dia Yazid betul, bagus, tak ada apa pun. Ini fitnah semua ni. Itu yang pertama ya. Yang kedua tadi apa tadi? Betul ke Maulana? Ubaidillah bin Ziyad yang bawa kepala Sayyidina Husin hantar dekat Yazid. Itu betul. Dalam riwayat Bukhari pun ada. Tetapi yang membunuh Sayyidina Husain, dia panjang ceritanya. Dia ada tiga penjuru tu. Ini permainan Syiah dalam sejarah awal Islam ni sentiasa ada. Pihak ketiga. Dia ada pihak ketiga tu Syiah sebenarnya yang berperanan dalam membunuh Sayyidina Husain. Ubaidullah bin Ziyad tu dia bawa tentera dia untuk pergi menyelamatkan Sayyidina Husain dan keluarga dia sebenarnya. Tetapi puak-puak Syiah tu yang berada bersama-sama dalam rombongan Sayyidina Husain dengan Syiah Kufah yang baru mari sebelum datangnya Ubaidullah bin Ziyad, ketika itulah mereka membunuh Sayyidina Husain. Lepas tu baru Ubaidullah bin Ziyad mari. Itu ceritanya. Itu ceritanya yang betulnya. Tetapi orang pusing-pusing cerita macam-macam lah jadi. Jadi secara ringkasnya saya boleh cerita begitulah. Dan kepala dia dibawa itu betul. Setelah dah terbunuh, tak tahu di mana dah tubuhnya, itulah yang adanya dibawa. Sebagai bukti. Sebenarnya apa aja cerita ni. Kalau nak bincang untuk dapat maklumat yang saya rasa insya-Allah banyak dah juga. Baca buku tu. Anak cucu Rasulullah yang dilupa dan dipinggirkan. Siapa pembunuh Sayyidina Husain di Karbala? Tu ambil tajuk tu. Di situ dengan jelas. Sebab itu Ali bin Husain ni tidak menyokong puak-puak Syiah. Sebab dia tahu puak-puak Syiah ni jahat. Dan setiap bila berlaku pemberontakan dia tak mahu. Dia nampak Yazid bagus, tak ada apa pun. Itu Ahlul Bait. Dan itu Imam Syiah. Kalau kita nak kata dia takut, macam mana imam boleh takut? Sahabat-sahabat ni takut nak menegak kebenaran. Kalau betul-betul salah, dia yakin sahabat ni akan sanggup mati. Gitu, itu pegangan saya, yang saya faham. Yang kita faham. Orang ahli sunnah sepatutnya kena faham begitu. Jadi itu semua tu tak betul lah, banyak tak betul. Lebih-lebih cerita tu. Sekadar perang dah mati betul, ada. Itu memang ada. Tapi bukan sebelah ni, sebelah sana pun ada mati juga. Seperti peperangan Siffin, betul ada berlaku. Tetapi sama juga dengan peperangan Siffin, siapa yang menyebabkan perang itu tercetus? Pihak ketiga ni lah. Yang dalam hadis Nabi disebut Al-Fi'atul Baghiyah. Orang pusing letak Al-Fi'atul Baghiyah tu kepada Muawiyah. Sebenarnya Al-Fi'atul Baghiyah ni golongan lain. Golongan ketiga. Ada pihak ketiga. Ini yang pengacau sebenarnya. Macam di sini Sayyidina Husain ni dah nak berbai'ah, dah nak letak senjata, tak mahu dah. Dia nak pergi ke Syam. Karbala tu sebenarnya bukan menuju ke Kufah. Karbala tu jalan tu menuju ke Syam. Menunjukkan Sayyidina Husain dah menyesal pada ketika itu. Bila dah menyesal itulah mereka tak mahu tu Sayyidina Husain menyesal. Sebab apa? Surat Muslim Muslim bin Aqil. Muslim bin Aqil. Aqil ni adik-beradik Sayyidina Ali. Aqil tu. Jadi Muslim bin Aqil ni dia kira keluarga juga dengan Husain ni. Sayyidina Husain hantar dia dulu pergi tengok, tinjau bagaimana keadaan penyokong-penyokong dia yang kata nak menyokong dia, nak lantik dia sebagai khalifah ni. Muslim tu kena bunuh. Sebelum Muslim bunuh, Muslim tulis surat. Itu panjang cerita. Muslim tulis surat minta Umar bin Sa'ad, anak Sa'ad bin Abi Waqqas. Dia juga salah seorang kepala tentera kerajaan Yazid pada masa itu.
minta dia sampaikan kepada Sayyidina Hussein. Dan Sayyidina Hussein dapat surat tu tengah jalan. Sayyidina Hussein nak patah balik ataupun nak pergi dekat Yazid. Kalau kita tengok dalam peta, dalam sejarah, Karbala tu dia menuju ke Syam. Maknanya Sayyidina Hussein tak mahu. Dia rasa dia tertipu pada ketika itu. Dia rasa dia dikhianati. Dia diperdaya oleh golongan Syiah. Ketika itulah Syiah nampak kalau dia pergi habis kita. Habis kita. Jadi sebelum apa-apa kita bunuh dia. Dia kira rancangan mereka tak berjaya. Tak berjaya nak menghancurkan umat Islam. Jadi itulah Sayyidina Hussein terbunuh di situ. Itu yang saya faham berdasarkan kajian saya. Kita baca sejarah banding itu banding ini, gitu sebenarnya cerita. Kalau tidak apa maknanya Ali bin Hussein itu dia kata ayah dia kena bunuh oleh Syiah. Yang terlibat sama Zainab, adik-adik dia, Ummu Kulthum yang terlibat sama ada di Karbala tu. Mereka juga kata pembunuh ayah dia ialah Syiah. Kenapa dia tidak sebut Yazid? Kalau Ubaidullah bin Ziyad, dia sebutlah. Kalau dia sebut Ubaidullah bin Ziyad, itu mana Yazid lah. Sebab dia panglima. Tak sebut, dia sebut Syiah. Itu dalam kitab Syiah sendiri. Buktinya. Jadi itulah secara ringkasnya, setakat ni saya boleh sebut gitu. Kemudian, Mursal Zuhri, tadlis apa? Tadlis Zuhri, macam mana tokoh-tokoh Amirul Mukminin dalam hadis macam Zahabi, Ibnu Jauzi, Imam Bukhari dan Muslim menilai tadlis Zuhri ni, Maulana? Mereka berhati-hati, gitulah. Mereka berhati-hati. Riwayat Mursal Zuhri mereka tak pakai. Mursal Zuhri, tadi cerita Zuhri, itu Mursal. Dia tak ada sanad. Kemudian mereka tak pakai kalau Mursal Zuhri. Kemudian Zuhri ni selalu melakukan idraj, mudraj. Dia selalu masukkan, sebab itu ulama-ulama berhati-hati. Walau bagaimanapun yang mereka terima tu kira-kiranya yang mereka sudah semak lah, gitulah. Tapi banyak sekali riwayat-riwayat Zuhri terutamanya berkenaan dengan sejarah ni, kita kena berhati-hatilah. Dalam hadis sekalipun ulama berhati-hati, apatah lagi yang tak tahu di mana sanad dia ni, lagilah kita kena berhati-hati. Sebab ini mencemarkan sejarah kita. Gitulah. Ya. Saya rasa cukuplah sekadar itu hari ni. Sebab masa pun dah lewat. Terima kasih Maulana. InsyaAllah lah kita bertemu lagi lah. InsyaAllah akan datang. Wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.